here on this special day. Our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu. Muka surat 552. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita masih lagi dalam hadis yang panjang yang diceritakan oleh Nabi SAW, satu ajaran daripada Allah kepada Nabi Musa AS, iaitu yang keseterusnya, jangan hasad, iri hati terhadap apa yang aku berikan kepada orang-orang, kerana penghasad itu musuh nikmatku, menolak kehendakku, membenci kepada pembahagian yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Dan siapa yang tidak meninggalkan hasad itu, maka bukan daripadaku. Dan jangan menjadi saksi terhadap apa yang tidak engkau ketahui dengan benar-benar, dan engkau ingati dengan akalmu dan perasaanmu, sebab aku akan menuntut saksi-saksi itu dengan teliti atas persaksian mereka. Jadi seterusnya larangan Allah Ta'ala, ingatan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Dia kata jangan hasad dengki, ya. Ini kepada, ialah mana kepada kita semua dan kepada umat zaman Nabi Musa, dan juga kepada kita. Dia sama je benda tu. Jangan hasad dengki, sebab hasad dengki ni orang yang merupakan orang yang komplain, komplain terhadap apa yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Hasad dengki ni dia ialah mana kita biasanya berlaku. Hasad dengki ni kepada orang yang tak puas hati dengan apa yang ada pada orang lain dari sudut kelebihan, ya. Sama ada orang lain tu berupa kawan dia, kadang-kadang adik-beradik dia, ya. Baik, dengki ni kadang-kala dia mari kerana perangai orang tu memang dengki. Ya. Perangai orang tu sendiri memang dengki dah. Jadi mari. Jadi kalau dia tidak, maknanya buang perangai itu dengan cara dia selalu hadir kuliah-kuliah, maka perangai itu dia akan bermaharajalela. Mula-mula dengki dengan kawan-kawan, ya tak? Lepas tu dia menjala, dengki dengan adik-beradik, dengan saudara mara, ya? Jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala buat kita ni sebagai manusia ni, dia tak sama. Bilion manusia yang Allah Ta'ala buat daripada zaman dulu sampai sekarang, cuba cari ada sama tak muka? Ataupun mari hari Jumaat hari ni, tunggu duduk depan pintu tu, tengok ada tak sama muka hok mari 2000 orang. Sampai ini kebijaksanaan dan kehebatan Tuhan, ya? Muka tak sama, okey, kita kata muka tak apalah, benda besar kan. Ni kecil jari ni, ibu jari kecil je. Macam mana Tuhan pusing ke sana pusing ni, semua tak sama belaka, kan? Tak sama. Jadi antara benda yang tak sama yang Tuhan buat dari sudut maknanya kejadian manusia tu satu,
Yang kedua, oleh kerana manusia itu sendiri Tuhan buat tak sama, pembahagian rezeki pun dia tak sama. Ada orang ni lebih sikit kan, ada orang ni lebih banyak, ada orang ni kurang. Tujuan dia dibuatnya manusia ni berbeza-beza bukannya untuk kita dengki-mendengki. Berbeza-bezanya kehidupan manusia ni tujuan dia ialah supaya kita dapat mewujudkan satu suasana saling tolong-menolong. Orang yang berasa kaya tu, dia kena tolonglah orang miskin. Jadi terhapuslah perasaan dengki tu. Adik-beradik orang kaya, tak boleh ke nak bagi sikit kepada adik-beradik orang tak apa nak kaya? Agak-agak kalau bagi sikit lah, maknanya kepada adik-beradik orang kaya, kekurangan itu menimbulkan masalah tak pada kita? Dekat-dekat nak raya puasa, raya yang orang panggil nisbah Melayunya, dia raya puasa tu, Aidil Fitri tu maknanya satu hari raya yang agung bagi Melayu. Tapi pun begitu, bagi masyarakat yang tertentu di kalangan orang Melayu ni, raya haji yang agung. Orang Kelantan raya haji yang mewah. Raya puasa ni macam tak raya je dia orang. Sebab raya kedua tu dia start puasa dah. Jadi tak happy sangat, tak nampak sangat kegembiraan dia. Kalau di negara Arab pun dia raya haji yang istimewanya. Baik, kita katakanlah, kita ambil lah maknanya faktor Melayu yang merasakan hari raya puasa itu istimewa. Bila sebut hari raya ni, dua-dua istimewa lah. Nama dia hari raya dah. Istimewa raya puasa tu ialah kerana sebulan tak makan. Sekali boleh makan tu rasa seronok. Cuma Allah Ta'ala break balik. Break hak tu break secara sunat. Apa dia? Raya pertama tu kau nak makan-makan. Raya kedua tu dah start dah boleh start untuk berpuasa. Cuma saya punya pandangan lain sikit. Kalau boleh, ialah start raya kedua tu dah boleh puasa. Tapi kalau boleh, kita kadang-kadang anak-anak balik daripada jauh, dia nak suka-suka makan dengan mak ayah dia, dah time-time balik raya, habis dulu anak-anak balik semua dah start puasa-puasa. Anak pun suka tengok makan sekali dengan ayah dia, dengan mak dia kan. Ini dah raya kedua pun dah tak boleh makan dah. Jadi anaknya nak makan sekali, balik jajan sekali, nak makan sekali. Jadi benda oleh kerana puasa 6 tu pula dia open sepanjang Syawal. Sepanjang Syawal. Jadi sebab tu saya sekali-sekala balik rumah mentua tu, sekali-sekala dia orang suruh ialah buat khutbah ke ataupun tazkirah ke apa benda lepas subuh. Jadi saya sentuhlah benda tu. Dia orang tua sana tu, dia memang hari kedua tu memang dia orang dah kebanyakan itulah maknanya dah puasa. Tapi kita tak boleh nak tegur, nak kata benda tu haram. Cuma kalau boleh, ya tak, ini orang panggil apa ya, kata orang komunikasi punya skill lah amalan yang berbentuk, satu komunikasi yang berbentuk amalan. Maknanya dengan anak-anak kita kadang-kadang komunikasi yang tentunya dengan orang panggil percakapan, tetapi dengan body language apa itu satu komunikasi juga. Jadi kalau dah anak balik apa semua, maknanya bergembiralah dengan anak dulu. Anak daripada Kuala Lumpur, Penang, Johor ke apa benda kan, balik beraya. Okey, lepas tu dengan adik-beradiknya apa benda. Okey, oleh kerana dah balik beraya nak seronok ni, okey, 2-3 hari tu tak usah puasa dulu. Macam tu cara dia. Lepas tu nak puasa-puasa lah, kawan tu dah balik semua. Baik, jadi Allah Ta'ala jadikan ada hak lebih, hak kurang tu. Okey, time raya tu, hak seronok, tengah-tengah seronok tu, salah ke kita bagi duit 200-300 kepada adik-beradik kita yang miskin, supaya dia tidak ada perasaan inferiority complex ataupun perasaan iri hati, dengki, rendah hina diri ke apa benda kan? Ataupun kita ni orang kaya kerana menega menjadi balik kampung, bukan setakat ada anak beranak kita, orang kampung pun tolong pandang. Tolong pandang orang mana miskin. Kadang-kadang orang miskin tu
Kalau kita masa kecil dulu sempat kita main dengan dia tak? Dia pun duduk gosok kepala kita. Bila kita dah besar menjadi orang, dia dah tua dah masa tu. Kan? Kebetulan kita belah kita pula kita orang panggil menega menjadi ke, kemudian jadi kaya sikit ke. Tak salah kalau kita gembirakan hati dia. Dan dia tu pula kawan ayah kita. Ayah kita pula dah meninggal dunia. Dari sudut agama pun kita hendaklah meraihkan dan buat baik kepada kawan ayah kita. Kebetulan kawan ayah kita tu lah ialah kawan yang satu orang yang miskin yang pernah gosok kepala kita tu. Bagilah ke dia. Supaya dengan cara macam itu, mungkin dia orang tua dah tak ada dah perasaan iri hati, dengki apa, tak ada. Cuma anak-anak dia tu menyampah lah tengok kita dengan cerita kaya sangat, dengan cerita DG 52 dah, 54 lah, Jusa lah, kan. Tapi kedekut, orang kampung dia cakap terang, kedekut nak mampus dia kata, kan. Kaya tapi kedekut nak mampus, ya. Jadi anak-anak dia menyampah, tengok muka kita menyampah. Ayah tu tak lah, kan. Dia pun tidak harap pun kita bagi. Dia dah tua nak makan apa. Cuma orang panggil ini, orang panggil budi bahasa kita. Bila kita buat lagu tu akan menyeronokkan manusia. Bila menyeronokkan manusia, kalau kes orang tua tadi, anak-anak dia tengok ataupun dia beritahu, dia kata adalah orang tu mamak tu ke balik dibagi saya. Cerita pada anak-anak, anak-anak pun suka. Ini yang kata bila suka itulah tuan-tuan, dia akan timbulnya satu doa untuk kita, ya. Jadi iri hati ni tuan-tuan, sebenarnya kita boleh tutup iri hati manusia tu dengan cara buat baik pada manusia. Tapi kalau kita sendiri mempunyai nikmat yang lebih yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, lepas tu kita pula maknanya makan seorang, maka di masa itulah, di kala itulah maknanya orang-orang akan mari perasaan dengki. Pun begitu, orang tu tidak akan mari perasaan dengki kalau sekiranya dia tahu ajaran-ajaran agama. Allah Ta'ala sebut lagu ni sebab Allah Ta'ala tahu ada orang dengki. Jadi dengki ni ataupun apa jua perangai yang tak buruk, perangai yang buruk, marah, dengki, khianat, fitnah, semuanya ini ada dalam masyarakat. Jadi untuk nak jadi tak ada, maka inilah ajaran ya. Allah Ta'ala pesan. Jadi ajaran ini hanya boleh didengari oleh mereka yang mari mendengar, ya. Tak mari mendengar, tak ada, dia tak dengar. Sesekala dalam khutbah pun saya perhati, kalau yang teks yang dibuat oleh mana-mana jabatan pun, dia tak sebut sangat benda-benda lagu tu, benda-benda lagu ni dia tak sebut sangat. Jadi kalau sekiranya tak ada disebut dalam khutbah, tak ada. Kuliah dia tak mari, khutbah pun tak sebut, habis. Duk ingat ke? Yelah, dia tahu iri hati tu tak elok, fitnah tak elok, ngumpat tak elok. Tapi bila tak dengar tu, dia rasa macam tak apa kot, kan. Dia main rasa tak apa. Last sekali benda tu berlaku dalam masyarakat, ya. Jadi benda ni, kadang-kadang dengki ni mari bukan kerana kelebihan ekonomi. Kadang-kadang dengki ni mari kerana kelebihan dari sudut pengaruh, ya. Dalam kampung, dalam taman ke, nampak orang ni berpengaruh, ya. Kita pun berasa nak juga jadi orang yang berpengaruh, tapi tidak menjadi manusia yang berpengaruh. Jadi oleh kerana kita ni ada ketamakan, ya, nak jadi orang yang berpengaruh, maka kita pun tengok berasa dengki kepada orang yang dapat pengaruh, ya. Dia tamak, dengki ni mari kerana ada perasaan tamak, ya. Kita tengok orang lain lebih, kita berasa nak jadi macam dia, tapi perangai kita tak sama macam dia, ya. Gerak-geri kita tak sama macam dia. Dia menega. Daripada dulu pernah rugi ratusan ribu, juta ke benda, kita mana pernah rugi. Sekarang ni Tuhan bagi ke dia jadi jutawan ke apa benda. Pasal apa dia? Dia pernah mengharungi, sangat getir masa mula-mula dia menega. Awak tak pernah menega. Ataupun awak menega kecil-kecilan, sekali diuji dengan kerugian, awak sudah surrender, ya. Dalam perniagaan ni rupa-rupanya dia jangan surrender, jalan terus, ya. Kalau surrender habis.
Sebab kerugian itu kadang-kadang mari daripada penipuan oleh rakan kongsi, pengkhianatan orang lain. Jadi pengkhianatan dan penipuan dalam perniagaan secara realistiknya, praktikalnya adalah merupakan satu ilmu yang tak ada dalam buku business tadi. Dia tak ada cerita sangat benda tu. Dia tak ada cerita dalam niaga ni wajib kena tipu ke, wajib kena dengki ke orang ke, tak ada. Kena khianat. Ini tak ada. Jadi dari sudut praktikalnya, bila berniaga mesti ada, biasanya berlaku benda tu. Jadi kalau dah berlaku benda tu, itu adalah satu ilmu, bahawasanya awak kena hati-hati. Dalam perniagaan ada challenger, ada orang yang nak challenge awak, kan? Dan challenge awak dengan cara sihat tak apa. Ada yang challenge yang cara jenis main tok bomo, main tok bomonya, khianatnya, buat fitnahnya, macam kes baru ni. Tak ada pasal-pasal, kesian kawan tu. 3 hari lepas kan, 3 hari lepas ke beliau Kelantan. Saya kalau balik Kelantan dengan kapal terbang, mesti saya singgah tempat tu. Memang sedap makanan dia, ya, memang sedap. Yang keluar Sabah yang kata charge sarapan pagi 6,000 ada. Keluar Sabah, TV keluar ya, tak tahulah TV keluar tak. Tapi dia boleh jadi kaya tu, ya. Saman media kaya dia. Jadi dia keesokan hari, semalam ke keesokan hari, dia explain, dia kata, dia sebutlah satu orang pemimpin parti politik yang bertaraf menteri besar datang, kan, menteri besar yang belah utara datang. Jadi jenis-jenis apa ni orang panggil juak-juak dia ni, berkempen ni bersih pemilihan ni kan. Kempen nak jadi naik presidennya, presiden tak ada bertanding, dengan timbalan pun tak ada bertanding. Berkempen lah, pergi kata kita juak-juak ni lah yang okey, kita tempah sarapan pagi. Berapa bayar dia kata tak ada masalah. Orang 200, mari pula dekat 400 lebih. Jadi melonjak naik. Bila mari lebih, bilnya 6,000. Hidang belaka pula tu dia kata. Jadi bila sebut 6,000 tu, apa ni, terkejut. Dah makan 400 orang, hampir 400 orang. Jadi kira-kira satu kepala pula lauk pula. Dia memang lauk banyak situ. Itik seratinya memang sedap lah. Itik seratinya, yang kampungnya, yang kampung goreng, yang gulainya, yang kerutuk, semua ada belaka. Jadi orang menumpah tu, dia kata nak belaka lauk tu. Lepas tu minta stop, orang luar jangan masuk pukul 8 hingga pukul 9. Orang luar jangan masuk. Memang kedai tu kalau sampai pukul 8, pukul 9 tu memang orang penuh. Kalau dah stop, memang menasabah lah. Setuju dengan charge itu, memang menasabah. Itu kalau dia cerita lagu tu, mula-mula saya terkejut juga. Tapi bila dia explain balik tu, menasabah memang saya tahu. Saya makan dengan isteri saya pun kadang-kadang RM20. Saya makan dengan isteri saya, turun airport, on the way tu, singgah makan RM20. Jadi dia charge, dia kata RM17 sebab nak belaka lauk. Orang lain tak boleh masuk. Dah keluar bil 6,000, terkejut keluar Sabah. Duit banyak tu ya, tapi jadi isu. Jadi dia kata akibat daripada keluar Sabah tu, maka keesokan harinya orang tak mari kedai dia. Tak ramai lah. Lepas dia terang semalam tu tak tahulah. Semalam tu dia keluar Sabah balik, dia terangkan balik, ya, siapa mari, pemimpin parti tertentu mari. Saya dah diperingatkan oleh kawan-kawan, kalau pemimpin parti tertentu nak bisnes kita, selagi mana tak bagi orang panggil deposit ke separuh harga, jangan ambil lah dia kata. Ini tak bayar. Jadi itulah jadi dia. Tak ada pasal-pasal kelahi keluar Sabah. Jadi tapi dia boleh jadi kaya tu, dia saman, dia boleh kaya. Saman malu, dan dia pun dah buat report polis. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, dalam perniagaan ni dia tak ada cerita. Dalam bisnes tadi tak ada. Saya sekarang ni tengah buat master dalam business management. Jadi tahulah sikit-sikit lah. Tengah buat master. Saya berhenti segala aktiviti, cuma pegang masjid je. Jadi benda tu memang tak ada. Tapi benda tu berlaku. Orang dengki ke, orang iri hati memang berlaku dalam perniagaan. Tetapi itu adalah satu ilmu.
Jangan berat. Kalau berat, habislah kita punya pelaburan sebanyak mungkin ratus ribu dah sebelum ini. Jadi terus, cuma kena berhati-hati. Ya. Kena berhati-hati lah. Jangan terus ditipu oleh manusia. Ya. Wallahualam. Besok saya ada kenduri kahwin pukul 11 hingga pukul 3 petang. Jadi semua yang ada ni, hadir ni, jemputlah ya. Dekat je sebelah tu, jalan kaki je. Tuan-tuan mari masjid dulu, lepas tu jalan kaki. Ataupun pergi direct, itu restoran nasi Arab bangunan sebelah. Perkahwinan anak yang ketiga. Anak dara ada 2 lagi. Siapa-siapa nak bagi. Tak ada masalah. Semua dah boleh kahwin belaka dah. Walaupun tengah belajar, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.